Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sadaqallahu adzim. Sesungguhnya mereka yang menukar janji Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah, dengan janji Allah, sesungguhnya mereka yang membeli janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu di akhirat nanti tidak ada bahagian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan dosa mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Sadaqallahu adzim. Benarlah firman Allah taala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 77. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu di masjid kita untuk kita sambung pengajian kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan pengajian kita pada malam ni mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ayat anda baca ni ayat yang ke-77 daripada surah Ali Imran. Ayat ni adalah sambungan daripada ayat yang sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa taala ada cerita tentang bagaimana ada di kalangan orang Yahudi ni yang mereka ni kalau diberikan amanah mereka tunaikan amanah. Tapi kebiasaan orang Yahudi ni apabila diberikan amanah mereka tidak tunaikan amanah. Dalam keadaan kebiasaan orang Yahudi yang diberikan amanah tidak tunaikan amanah, tapi ada di kalangan mereka, sedikit di kalangan mereka ni yang kalau bagi amanah mereka tunaikan amanah. Islam ni agama yang pentingkan kepada amanah. Amanah ni benda penting. Sebab kerana amanah orang boleh sayang kepada Islam. Orang boleh sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni amanah. Sayangnya orang ke Nabi ni sampai satu tahap orang boleh tawar diri nak kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha tu nak kahwin dengan Nabi kerana tengok amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika uruskan perniagaan Khadijah semasa di Asyam, Syria. Umar Al-Khattab pun dihormati ataupun disayangi kerana amanah. Amanah Umar Al-Khattab ni susah kita nak cari pada zaman sekarang. Susah. Punya amanah sampai satu tahap dia boleh buat dasar mana-mana pemimpin yang dilantik oleh beliau, dan pemimpin itu tidak amanah, orang tu akan dipecat jawatannya. Hebat. Ini dasar pemerintahan Umar. Benda ni berlaku, Umar Al-Khattab lakukan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dilantik oleh Umar Al-Khattab sebagai gubernur Islam di Bahrain. Jadi gubernur dekat sana, Umar Al-Khattab ni buat undang-undang. Kalau kamu jadi gubernur dalam keadaan contohlah gaji dia, duit dia ada RM200, maka letak jawatan nanti mesti RM200 kalau lebih. Kalau lebih letak jawatan. Tiba-tiba masa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dilantik jadi gubernur, dia ada 2 ekor kambing, 2 ekor kuda, satu kuda jantan, satu lagi kuda betina. Jadi dia bela kuda tu. Tapi bila lama sangat kuda tu beranak pinak. Bila banyak dia jual.
Disebabkan dia jual kuda, dia kaya. Bila dia kaya, Umar Khattab duduk di Madinah ni dapat tahu yang Abu Hurairah di Bahrain tu kaya. Dia pun panggil panggil Abu Hurairah ni turun. Abu Hurairah ni turun. Dia marah pada Abu Hurairah. Anta aduwallah wa aduwwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh kata pada Abu Hurairah, kamu ni musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah terkejut, kenapa kau cakap macam tu dekat aku? Walhal aku ni musuh kepada orang yang bermusuh dengan Allah, musuh kepada orang yang bermusuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar Khattab kata, kamu ni jadi gubernur dekat Bahrain, kamu makan harta rakyat, sebab tu jadi kaya. Dia sound kawan tu tak pasal-pasal. Jadi Abu Hurairah ni tak puas hati, dan ekoran daripada itu Umar Khattab ni buat siasatan. Siasat punya siasat, rupa-rupanya betul apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, iaitu dia memang tak makan harta rakyat, tapi sebab kuda dia banyak sangat, dia pun jual, jadi kaya kerana jual kuda. Umar Khattab minta maaf. Umar Khattab minta supaya Abu Hurairah ni sambung balik jawatan, tapi Abu Hurairah tak nak jawatan tu. Tak nak, cukup sekali badan Allah tak larat dah. Kena tuduh macam tu pun tak tahan dah. Ni Abu Hurairah. Gambarannya amanah pemerintahan Umar Al-Khattab. Ni amanah. Umar Abdul Aziz amanah. Dan orang amanah ni besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu tidak amanah, dosa dia pula besar. Berdosa orang yang tidak amanah ni, azab dia berat. Walaupun benda yang dia tidak amanah tu kecil sekalipun. Kisah yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni dia ada satu hari dia berjalan dekat satu tanah perkuburan. Dia dengar orang dalam lubang kubur tu menangis. Nabi Isa ni ada mukjizat. Mukjizat dia boleh hidupkan orang dah mati. Nabi Isa. Jadi dia panggil orang kubur tu minta keluar. Orang kubur tu keluar bercakap. Nabi Isa lah. Kita ni tak boleh buat walaupun nama Isa sekalipun. Kita ni buat kubur, panggil orang kubur tak bangkit. Kalau bangkit pun kita lari lah. Kita kan. Tapi nak cerita Nabi Isa dia boleh buat. Jadi kawan ni keluar orang kubur, dia bercakap. Nabi Isa tanya, kenapa jadi kena azab macam ni, merau-rau bang kubur, aku dengar kamu merau ni. Kata kawan tu, dia kata aku ni orang yang jual kayu. Ambil kayu dalam hutan, pergi kat pasar jual. Cuma masa dia jual tu ada seorang beli, aku diamanahkan untuk hantar kayu tu ke rumah dia. Aku pergi hantar. Sampai tengah jalan, aku lapar, aku berhenti makan. Masa lepas aku makan tu, adalah daging tu lekat kilar gigi. Aku nak buang tak boleh, dengan lidah tak boleh, dengan jari tak boleh. Last sekali aku ambil kayu sikit yang aku diamanahkan untuk hantar tadi tu, aku congkel gigi aku. Dan kayu tu aku buang. Dan aku hantar dalam keadaan aku tak kayu tadi aku tidak amanah tadi. Disebabkan aku tidak amanah sebesar kayu tu pun, aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar dosa dia bagi orang yang tidak amanah. Cuba kita bayangkan, besar kayu tu pun besar dah azab Allah Taala bagikan kepada mereka tidak amanah. Macam mana pula kalau kita ni tidak amanah dengan duit sampai 24 juta, sampai 589 juta, contohlah kan. Lagi besarlah azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila minta jauhlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang nak buat tu dia punya pasal. Tapi kita sendiri itu kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan buat alhamdulillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah ni besar. Orang yang beramanah, dosa pahala dia besar. Kalau orang tidak amanah, dosa dia pula besar. Dan kalau kita perhatikan, kalau orang tu betul-betul amanah, insya-Allah orang tu akan disayangi oleh Allah SWT. Yang kedua, dia akan disayangi oleh manusia itu sendiri. Rakyat dia akan sayang. Tak ada rakyat tak sayang pada pemimpin yang amanah. Kalau pemimpin tu amanah, rakyat insya-Allah akan sayang pemimpin yang sebegitu kan. Itu hakikat. Mak yang amanah, anak akan sayang. Bapa yang amanah, anak akan sayang. Anak yang amanah, bapa akan sayang, mak akan sayang. Jadi amanah ni memang benda besar. Rupa-rupanya amanah ni dia bukan sekadar berlaku di kalangan orang Islam, bahkan berlaku juga di kalangan orang bukan Islam. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran bahawasanya ada orang bukan Islam yang amanah. Ada. Kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, antara yang amanah Raja Habsyah. Raja Habsyah ni amanah walaupun dia bukan Islam, dan akhir sekali masuk Islam lah. Raja Habsyah An-Najasyi itu last sekali masuk Islam. Tapi masa dia kafir tu memang amanah. Sehingga sampai satu tahap Nabi SAW hantar para sahabat berlindung bawah kerajaannya. Betapa amanah ni Raja Habsyah tu kan. Dan antara lain Allah Ta'ala ada gambarkan dalam Al-Quran, wa min ahlil kitab in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan ahli kitab ni, kalau kamu bagi amanah kepada dia, bila kamu minta balik amanah tu, dia akan bagi amanah kepada kamu. Memang amanah sungguh ada. Kalau tengok dalam kitab tafsir, amanah orang amanah Alkitab Yahudi di sini ni merujuk kepada seorang lelaki yang akhir dia masuk Islam. Nama dia Abdullah bin Salam. Nama orang tu, dia Yahudi. Yahudi bukan kecil anak, tubuh Yahudi.
tuan guru Yahudi lah. Dalam Yahudi tu ada tok guru orang alim, orang jahil, tak apa nak reti ni kan. Macam kita lah, kita orang Islam pun ada hak tak reti, ada hak reti, ada hak mengaji tinggi, ada mengaji sampai PhD. Suka juga orang Yahudi ni pun ada hak jahil, ada hak tak apa nak reti, ada hak tok guru, ada. Jadi Abdullah bin Salam ni tok guru Yahudi. Kalau zaman sekarang ni ada doktor lah ni. Doktor Abdullah bin Salam lah kalau di sebelah sekarang kan. Alim. Dan dia ni pakar dalam kitab Taurat, dan dia ni amanah. Amanah dia sampai satu tahap, ada seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi tolong bagi dia amanah jaga sebanyak 1,200 dinar duit untuk dia jaga. Dan bila sampai satu tahap, satu masa dia minta balik, dia bagi sungguh amanah tadi. Memang amanah. Dan akhir sekali Abdullah bin Salam ni masuk Islam disebabkan kebaikan yang ada pada diri dia. Itu cerita dia, ini berlaku. Dan Allah Ta'ala nyatakan Quran. Tapi kebiasaan orang Yahudi tidak amanah. Sebab tu Allah Ta'ala sambung ayat, kata Allah Ta'ala, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'iman. Allah SWT kata ada di kalangan mereka ahli kitab ni, kalau kamu bagi amanah dengan dinar, yang tadi qintar ni maknanya duit yang terlalu banyak, dinar ni duit tak apa nak banyak. Kalau bagi amanah sampai 859 juta, itu 589 juta, yang tu qintar. Tahu tak apa dia 550 juta tu? Tapi di Ramli tak, korang tak tahu kan. Tu duit banyak tu, itu qintar dia panggil. Tapi kalau duit sikit sekadar 24 juta, 25 juta, yang tu dia panggil dinar dalam bahasa Arab. Duit yang banyak dia panggil qintar, duit yang sedikit dalam bahasa Arab disebut dinar. Ada seorang lelaki nama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'bun bin Al-Ashraf. Dia ni Yahudi. Orang bagi amanah pada dia, duit tak banyak, sikit dia bagi amanah. Tapi dia tidak amanah. Bila tidak amanah, bila orang pergi tekan dia, dia bagi alasan. Alasan dia kata apa? Alasan dia kata, laisa alaina fil ummiyina sabilun. Kami ni tak jadi dosa kalau sekiranya kami makan harta golongan-golongan ummi. Ummi ni merujuk kepada Arab. Sebab Arab ni orang yang tak reti membaca. Nabi SAW tu masa saat dilahirkan, orang yang reti membaca hanya 12 orang sahaja. Punya teruknya orang zaman Arab masa tu. Cuma kalau orang tak reti membaca pada zaman tu, dia tidak aib. Aib pada zaman tu kalau sekiranya hafal tak ingat. Itu zaman tu. Arab zaman tu kalau hafal tak ingat aib. Kalau tak reti baca tu biasa. Zaman sekarang kalau reti membaca itu biasa, tak reti baca pula aib. Begitu. Tapi kalau hafal tak ingat itu biasa. Begitu kan? Ustaz hari ni kuliah. Esok tu ustaz datang tanya aku kuliah apa semalam, tolong jawab. Semua tak boleh jawab. Biasa. Biasa. Tapi kalau Arab dulu, ustaz kuliah, esok datang aku ajar apa semalam tak ingat. Aib kabir. Memang cukup aib. Ini Arab. Sebab tu orang Arab dulu Allah Ta'ala bagilah ingatan dia orang terlalu kuat. Jadi disebabkan dia orang ni tak reti membaca, orang Arab itu dipanggil sebagai al-ummi. Al-ummi. La yaktubu, la yaqra'u. Orang tak reti menulis, tak reti membaca. Itu dikatakan ummi. Jadi bila sebut ummi merujuk kepada Arab. Dan orang Yahudi ini kata, kita kalau nak rembat harta Arab halal. Ni ada ni fatwa-fatwa orang Yahudi dulu. Dan fatwa ni kadang merebak di kalangan orang Islam. Orang Islam buat keluar fatwa, kita boleh rembat kedai Cina, kita boleh rembat kedai Hindu. Senang punya jangan rembat tu pasal. Kadang-kadang ni ada orang Melayu kita ni buat keluar fatwa. Ustaz, kalau kita nak merembat kedai orang kafir Cina, boleh. Siapa kata? Ada ustaz kata. Ustaz mana? Tak boleh sebutlah ustaz mana. Rupa-rupa bukan ustaz lain, dia sendiri. Kan buat keluar fatwa, jangan dia buat kerja macam tu. Haram tak boleh kita nak merembat kedai orang tu pasal walaupun dia tidak beragama Islam sekalipun. Yang kata boleh ni ketika perang tu cerita lain. Ni macam kat Malaysia ni bukan perang, aman elok, tak ada apa pun. Rembat tu tak boleh tu. Tapi kalau ketika perang, al-harb, ketika perang, yang tu nak rembat. Sah ke rembat, bunuh orang pun tak apa. Tengah perang tu sah ke nak ambil makanan ataupun dalam kedai kita ambil barang, tak ada masalah. Bunuh orang pun tak ada masalah. Itu dalam peperangan. Tapi kalau dalam aman macam kat Malaysia sekarang, kita masuk kedai kambing, kita nak mencuri tak boleh, hukumnya adalah haram. Kalau kita kata boleh juga, ni macam orang Yahudi ni. Orang Yahudi dah kata dah, kita kalau nak tipu harta orang Arab tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dosa ni kalau sekiranya kami melakukan penipuan di kalangan kami, kata orang Yahudi. Kalau orang Arab, tak ada masalah. Ini special case, kata dia. Ini jahat orang Yahudi. Dan Allah Ta'ala gambarkan benda ni dalam Al-Quran. Gitu. Dan mereka berkata, dan orang ni selalu dustalah di atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan mereka tahu. Ini ayat sebelum daripada ayat yang kita nak kupas pada malam ni, insya-Allah.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat yang terawal tentang amanah daripada sudut duit, kewangan, benda. Jadi ada orang Yahudi ni tidak amanah. Bila tidak amanah, Allah Taala cerita tidak amanah. Rupa-rupanya orang Yahudi ni Allah Taala nak gambarkan bukan sekadar dia tidak amanah daripada sudut duit. Bahkan dia ada satu lagi tidak amanah, iaitu tidak amanah daripada sudut agama. Ada satu lagi. Sebab itu Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sambungan ayat, sesungguhnya mereka yang telah membeli, mereka yang membeli dengan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang terlalu murah. Yang pertamanya janji. Apa janji? Antara orang Yahudi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janji ni bukan Allah Taala, bukan orang Yahudi dengan Allah Taala. Kita pun berjanji sebenarnya Allah Taala. Apa janji kita tu masa kita di alam lain, kita pun tak tahu. Sebab alam lain tu alam lain, sekarang ni alam yang berbeza kan. Jadi masa kita alam dulu tu, alam sebelum kita dilahirkan dulu ni, kita ada satu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perjanjian yang kita lakukan adalah kita akan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bila kita hidup, kita tidak tunaikan amanah Allah, kita tidak berjanji, tidak tunaikan janji Allah Ta'ala tadi. Bila kita tidak tunaikan janji Allah Ta'ala tadi, kita akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita nak cerita dalam ayat ni bukan masalah kita. Yang kita nak cerita ni masalah orang Yahudi. Apa janji orang Yahudi ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan macam mana bentuk janji orang Yahudi itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertamanya, janji mereka adalah diorang ni berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekiranya datang Nabi Muhammad SAW, diorang akan akui bahawasanya Nabi Muhammad adalah Nabi mereka. Itu janji diorang. Dan diorang ni sampai satu tahap, apabila berlaku peperangan, mereka bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, walhal pada masa itu Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan lagi. Yahudi ni Syekh, dia punya percaya Nabi Muhammad SAW bila berlaku peperangan, sebelum berperang, diorang akan berdoa. Antara doa diorang adalah natawassalu bin Nabi, kita bertawassul dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, dia tawassul. Bila tawassul dengan kedatangan Nabi Muhammad yang bakal datang tu, Allah Taala bagi kemenangan pada diorang. Tiba-tiba problem diorang ni, apabila diorang duk fikir sekiranya orang-orang besar di kalangan orang Yahudi ni tidak akan bagi makan kepada padri-padri Yahudi. Dia padri-padri Yahudi ni dimakan gaji daripada korporat-korporat pada zaman tu. Yahudi ni ada korporat, dia ada orang-orang kecil. Lepas tu dia ada padri-padri, tok guru dia. Tok guru dia orang ni makan hidup ni dengan hasil daripada ihsan korporat-korporat, orang-orang besar lah. Kita panggilnya korporat lah sebab sekarang. Kalau dulu panggil orang-orang besar di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi duk bagi duit. Tiba-tiba orang Yahudi ni jadi satu sentimen tau. Dia orang takut, dia orang punya pengaruh ni akan jatuh, dan ketika itu bisnes dia orang akan jatuh. Bila pengaruh dia orang jatuh, bisnes dia orang jatuh, dia orang ni pergi upah kepada tugu-tugu Yahudi supaya seleweng kandungan kita. Tukar cerita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW yang daripada kalangan Arab tu tukar. Daripada Arab kepada Bani Israel. Tukar ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi tindakan mereka tu semata-mata perut. Kerana perut mereka sanggup melakukan penyelewengan terhadap kitab Taurat. Tindakan mereka itu diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Kata Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim, sesungguhnya mereka yang telah membeli dengan janji Allah dan juga sumpah mereka dengan harga yang terlalu murah. Kerana perut, diorang selewengkan kebenaran. Kita ni Syekh, kalau berjanji sama-sama kita marah kalau orang tak tunai janji. Kita ni berjanji sama-sama kita tak tunai janji, mengamuk kita. Janji nak jumpa pada pukul 3 petang, tunggu-tunggu sah ke 3 petang, pukul 5 petang tak sampai lagi. Kita punya mengamuk, Allah Ta'ala Maha tahu pasal-pasal tu. Kita tengok orang bercinta lah, contoh. Anak baru tengok cerita cerita jiwang lah. Teringat cerita jiwang. Orang bercinta bersumpah setia, kita akan kahwin, kita akan mati bersama. Tu tak tahan tu. Itu ayat power tu kan. Dia berjanji, tiba-tiba tak tunai janji. Sampai satu tahap dia tak kahwin dengan orang dia janji ke, dia kahwin dengan orang lain. Apa perasaan orang yang dijanji tadi? Marah. Dia marah kepada orang yang janji tadi kan. Jadi bila kita boleh marah dengan orang yang berjanji dengan kita tak tunai janji, macam mana pula Allah Ta'ala marah kepada orang Yahudi yang tak tunai janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi-lagilah Allah Ta'ala marah Syekh. Allah Ta'ala punya marah ni jangan samakan dengan marah kita. Marah kita ni mungkin kita boleh tahan lagi, tapi kalau dan Allah Ta'ala marah,
dan dia pula tak nak maafkan pula, oh berat kita. Kadang-kadang orang ni duk lihat Allah Ta'ala ni ada Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi dia terlupa yang Allah Ta'ala ni ada Al-Mutakabbir Al-Jabbar, Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah penyayang. Doktrina Allah Ta'ala ni pemurah penyayang. Kita buat dosa macam mana pun akan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Hai, jangan buat lagu tu. Kita kena teringat juga yang Allah Ta'ala ni sebenarnya dia ada Al-Jabbar, dia ada Al-Mutakabbir, dia ada Al-Muntaqim. Itu nama-nama Allah Ta'ala. Al-Jabbar ni hak tu guru ni Aziz Timah dulu samsing. Oh, kau samsing dengan aku tak apa, aku samsing dengan kamu. Samsing Allah Ta'ala lagi dahsyat daripada samsing kita dengan sesama kita. Allah Ta'ala ada sifat Al-Muntaqim, berdendam. Dendam Syekh. Kita jumpa orang berdendam, takut kita jumpa orang macam ni. Macam mana pula kalau Allah Ta'ala berdendam dengan kita? Kita buat dosa, Allah Ta'ala berdendam dengan kita dengan cara dia bubuh kita dalam neraka. Wala'idzubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita nak buat dosa ni, terus fikir tentang Al-Jabbar Allah Ta'ala, fikir tentang Al-Mutakabbir Allah Ta'ala, fikir tentang Al-Muntaqim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita semayang, kita fikir Ar-Rahman Allah Ta'ala, kita fikir Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqtam. Setiap amalan baik yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut tidak ada berkat. Amalan baik di sini sama ada amalan wajib, sunat, harus, apa lagi? Makruh tak boleh. Makruh tak boleh dimulakan dengan bismillah. Haram tak boleh dimulakan dengan bismillah. Dia mencuri, dia wajib bismillah. Oh berat, mencuri dia bismillahirrahmanirrahim. Mencuri itu macam halal je. Jangan-jangan tak boleh. Kenapa? Allah Ta'ala ni ajar, Nabi Muhammad SAW maklumkan kepada kita, bila kita buat satu amalan baik, amalan yang harus, amalan yang sunan, amalan yang wajib ni, mulakan dengan bismillah. Nak bagi tahu, masa kita buat amalan baik ni, cuba kita fikir tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi bila kita buat benda dosa, kita kena fikir tentang bagaimana garangnya Allah SWT. Apa tujuan? Bila kita fikir macam tu, terus kita grow daripada untuk kita melakukan amalan-amalan jahat tersebut. Itu tujuan Allah SWT. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ni, yang Allah Ta'ala suruh kita ambil pengajaran. Kita ni sekali-kali jangan jadi macam orang Yahudi. Dah berjanji dengan Allah SWT nak ikut Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang Nabi Muhammad, dia tolak Nabi Muhammad SAW. Bukan sekadar dia orang berjanji dengan Allah Ta'ala tau, bahkan dia bersumpah lagi dengan nama Allah Ta'ala. Bersumpah akan ikut Nabi Muhammad SAW. Wallahi, dia bersumpah ni dalam Islam ni ada. Kita dibenarkan bersumpah. Dan bersumpah ni hukum asalnya adalah makruh. Tak kurang digalakkan untuk kita bersumpah. Tapi kalau nak bersumpah boleh, tapi kurang digalakkan. Hukum asal bagi bersumpah adalah makruh. Tetapi hukum sumpah tu dia boleh tukar jadi haram, dia boleh tukar jadi harus, dia boleh tukar jadi wajib. Kadang-kadang betul. Sumpah yang tukar jadi haram, jadi wajib ni macam mana? Kalau kita dituduh sebagai orang yang berzina, contohlah orang tuduh kau ni berzina ni, betul orang mari saksi pula, 4 orang saksi, kita pula jam, sudah, padahal kita tak berzina. Tapi orang mari 4 orang saksi, 4 orang saksi tu mengikut persepsi ramai mengatakan dia ni orang adil. Persepsi ramai mengatakan 4 orang itu adil, biar penyambutan tersebut. Tapi orang tu kata dia orang adil. Dia pun datang, kami nampak masuk nak dalam kemaluan perempuan tu, masuk kalau kepala pen masuk dalam tudung pen. Contoh dah tu. Dia bagi tahu macam tu kan. Padahal kita tak berzina. Ketika itu kita diwajibkan bersumpah. Wallahi saya tidak berzina. Pasal tak? Yang ni bersumpah yang diwajibkan. Asal sumpah adalah makruh, tapi belum tukar jadi wajib. Sumpah itu sendiri tu dia boleh tukar jadi harus. Bila kita bersumpah kerana sebab kebiasaan bagi kita, bila bercakap kita bersumpah. Boleh juga bersumpah lagu tu. Arab kan kalau bercakap kan wallahi, semua wallahi Arab. Tadi anak pergi di store jumpa kawan dia jual orang Arab juga kat bawah. Sembang dengan dia ni tak larat wallahi, dengar dia bercakap. Syekh kaifal hal? Alhamdulillah, wallahi ana bi khair. Wallahi, demi Allah saya sihat, kata dia. Tak payahlah wallahi, aku tahulah kamu sihat. Tapi Arab ni style dia bersembang dia mesti wallahi. Itu Arab. Syekh limaza mata satarja ila al-Misr, bila kamu nak balik ke Mesir? Wallahi sa'arja ila al-Misr, wallahi aku akan balik ke Mesir. Kau tak payahlah sebut wallahi, sebut insya-Allah aku faham dah. Tapi Arab ni style dia bercakap dia mesti ada wallahi. Okey, Arab wallahi biasa tu itu kategori harus. Tak ada masalah Kalau kita orang Melayu ni kadang-kadang sembang wallahi juga kan. Dia bercakap, "Entah ni pergi tak?"
anak tak pergi. Wallahi kata tak pergi. Pergi tekan macam tu kan. Kawan ni pula nak jawab macam ni agak-agak kan. Tak ada masalah. Wallahi jawab macam tu pun dibenarkan di bawah kategori sumpah yang harus, tak ada masalah. Bahkan benda tu dibuat sendirilah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah sebut la tamallullahi Allah la tamallu hatta yamallullah. Kamu Allah Taala tidak akan jemu kecuali kamu yang akan jemu. Ada seorang lelaki dia pergi tanya dengan seorang tok guru. Dia pergi tanya tentang tok guru ni mengajar pendek. Tok guru ni kalau dia kuliah dia tak suka lama tau. Dia kalau kuliah dia suka sekejap, setengah jam, 45 minit. Kalau kat Malaysia 40 minit tu dah lama dah sebenarnya. Dah lama dah. Tapi contohlah ada seorang tok guru ni mengajar 2 minit dia mengajar. Walhal dia mengajar best. Orang duk syok dengan kuliah, wallahu alam dia berhenti. Orang la ilaha illallah, aku duk syok duk berhenti boleh. Last sekali orang pergi tanya tok guru ni, tok guru, kamu mengajar best kenapa berhenti tak apa pasal ni? Tok guru tu kata, aku teringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallam, wallahi la yamallullahi hatta tamallu. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tak pernah jemu, tapi kamu boleh jadi jemu. Allah Taala tak pernah jemu nak bagi pahala, tapi yang jemu kita lah dengan kuliah ni. Mana? Hari-hari dengan kuliah. Dah lah dengan kuliah hari-hari. Yang tukang kuliah tu pula ustaz yang sama. Boring je. Mana? Sebab tu kalau dengar kuliah, jangan dengar kuliah Ustaz Wanji seorang, dengar juga kuliah ustaz lain. Ustaz Wanji seorang nak mengadap, jangan juga Ustaz Wanji tu. Pergi cari ustaz lain, pergi dengar kuliah juga ustaz lain. Apa tujuan? Tak nak boring tu tak nak. Pasal nak? Supaya juga kita ni hari-hari makan nasi. Hari-hari makan nasi pun terasa juga nak makan mie je. Hari-hari makan nasi kan, terasa juga bila boleh makan char kway teow. Terasa nak makan jarang-jarang sekali. Supaya juga mengaji. Mengaji ni hari-hari mengaji. Bagus hari-hari mengaji ni. Cuma kadang-kadang kena spare satu masa tu pergi shopping. Sudah. Ustaz pula suruh pergi shopping. Tak apa. Dia bagi tahu. Pergi shopping juga sekali-sekala. Sebab kalau hari-hari dengar kuliah, nanti kau boring pula dengar kuliah. Tapi janganlah shopping tu pula hari-hari sampai tak dengar kuliah. Masalah juga tu. Dia pergi shopping sampai tak pergi kuliah. Tu tak betul. Tapi yang pastinya Nabi Muhammad SAW dia pernah sebut, wallahi la yamallullahi hatta tamallu. Kata Nabi SAW, wallahi Allah Ta'ala tak pernah jemu bagi pahala, tapi bimbang kamu yang jemu cari pahala. Cerita. Jadi dalam hadis ni Nabi Muhammad sebut wallahi, demi Allah. Bermakna Nabi Muhammad mengungkapkan kalimah wallahi, bersumpah tadi dalam kerangka yang dibenarkan, harus. Jadi kalau kita bercakap hari-hari kita wallahi, maka ia dibenarkan. Cuma kalau kita bersumpah, kita jangan langgar sumpah. Kalau kita langgar sumpah pun juga, kita ni telah tiru apa yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia bersumpah akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kami akan pegang janji Allah SWT yang kami ni akan ikut Nabi Muhammad, bahkan disebut wallahi kami akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba disebabkan ada kepentingan diri, kerana perut, kerana dunia, harga dunia yang tak terlalu mahal ni, yang terlalu murah ni, dia sanggup jualkan agama itu dengan diselewengkan kandungan Alkitab. Dia menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan orang Arab. Tidakkah mereka ni cukup dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Macam mana Allah Taala tunjuk benci Allah Taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Akhirat nanti mereka ini tidak ada bahagian. Akhirat nanti kita ni nak minta pertolongan daripada Allah, harapannya dapatlah pertolongan daripada Allah, syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tak dapat syafaat. Tak dapat syafaat. Harapannya nak minta pertolongan daripada Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi kan dia mengakui Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dia orang. Harapan dia orang bila pergi jumpa Nabi Musa, boleh minta syafaat Nabi Musa, boleh menyebabkan kami ni masuk syurga. Harapannya macam tu. Allah Taala kata la khalaqalahum, tak ada bahagian akhirat nanti. Jumpa macam mana Nabi Musa pun, Nabi Musa tak boleh tolong. Syekh, kita kena ingat akhirat nanti Allah Taala bangkitkan kita ni sekali dengan nabi-nabi sekali. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi-nabi dibangkitkan. Kita dekat belakang nabi masing-masing. Kalau kita ni umat Nabi Muhammad, kita di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita di belakang, kalau kita umat Nabi Musa, kita di belakang Nabi Musa. Nabi Isa, belakang Nabi Isa alaihissalam. Dibangkitkan pada masa tu manusia ni ramai. Manusia ni, dia nombor satu dia pergi cari Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa? Nak minta syafaat. Susah. Hidup akhirat ni susah, Syekh. Jangan duk rasa senang hidup akhirat. Kita hidup atas muka bumi ni pun kadang-kadang rasa susah kan.
Nak makan minum kena kerja, kalau tak kerja tak dapat makan dan minum. Jadi akhirat nanti kita ada makan minum cara akhirat, dan nak dapat makan minum di akhirat lagi susah seperti mana kita nak dapat makan minum di dunia nanti. Susah, cerita susah. Jadi kita terpaksa minta bantuan pada masa tu. Kita nak minta bantuan siapa? Nombor satu, kita pergi cari Nabi Adam. Dia teringat bapak segala bapak Nabi Adam. Pergi cari Nabi Adam, minta tolong Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku pun buat silap dengan Allah. Allah Ta'ala kata, jangan makan buah khuldi. Aku bukan sekadar pergi dekat, aku pergi rembat sekali. Ni makan pula, kenyang pula makan buah khuldi. Allah Ta'ala marah dengan aku atas kesilapan aku itu. Jadi aku tak boleh tolong korang. Korang pergi cari Nabi lain, pergi cari Nabi kedua, cari Nabi ketiga, Nabi ke, sampai jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pun kata, aku tak boleh tolong korang. Musa kata, aku tak boleh tolong korang. Cari Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku pun tak boleh tolong. Last kali pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi pada masa tu pergi jumpa juga Nabi Musa tu, minta. Nabi Musa ni dia pernah minta dengan Allah SWT, minta supaya dia jadi umat Nabi Muhammad tu. Nabi Musa tu sendiri dia pernah minta dengan Allah SWT, minta dia tu sendiri jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lebih dengan Muhammad tu. Nabi Musa untuk kaum Bani Israel saja. Nabi Muhammad untuk semua manusia. Nabi Muhammad dia bukan untuk orang Arab je, orang Melayu, Cina, India, apa bangsa pun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, Nabi diorang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adakah diutuskan untuk orang Melayu? Tak masuk lain. Sebab tu ada orang timbul tentang ahli kitab. Adakah orang bincang tentang ahli kitab ni boleh kahwin ke tidak dengan ahli kitab kan? Ahli kitab ni Yahudi dan Nasrani, Kristian tu lah. Kristian tu ahli kitab lah. Cuma Kristian di Malaysia ni bukan Yahudi. Kristian di Malaysia ni Cina, Hindu, apa ni, itu India. Melayu Kristian pun dah ada dah sekarang ni kan. Sekarang ni kita orang Islam nak kahwin dengan orang Kristian, Cina Kristian, boleh ke tidak? Dia kata ahli kitab ustaz, boleh? Tak boleh. Sebab Kristian yang sah ni mesti datang daripada kalangan Yahudi. Sebab Nabi Musa, Nabi Isa diturunkan untuk kaum Bani Israel sahaja. Dia tidak diturunkan untuk bangsa yang lain. Jadi kalau kita nak kahwin dengan Kristian Malaysia yang Cina ni tak boleh. Tapi kalau kita nak kahwin Kristian keturunan Yahudi, yang tu boleh. Cerah masa depan. Kau boleh, tak ada apa pun. Kalau nak kahwin boleh. Boleh Syekh, tak ada masalah apa pun. Sembelih dua orang boleh makan. Allah Ta'ala disebut dalam Quran clear, makan sembelihan ahli kitab. Dalam Quran sebut clear, kita boleh kahwin dengan ahli kitab. Orang lelaki Islam nak kahwin dengan perempuan ahli kitab, boleh tidak? Boleh. Hukumnya adalah boleh. Cuma kalau nak kahwin juga, anda suruh fikir 4-5 kali dulu. Sebab apa? Jangan kerana lawa tu, orang Yahudi memang lawa, tak payah bahas lah itu. Lawa Syekh, mata biru tau tak? Mata biru, orang Malaysia mana ada mata biru? Kalau ada pun pakai kontak lain lah. Kalau ada pun kan. Orang Yahudi hidung mancung, keturunan Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf tu kan Israel tu. Nabi Yusuf punya handsome, Zulaikha pun pening kepala. Nabi Yusuf tengok kita, Zulaikha sakit kepala. Betul tak? Nak cerita handsome je Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf tu Bani Israel. Cuba kita bayangkan keturunan Bani Israel lawa macam mana. Kalau ada duit, pergi berjalan ke Mesir, pergi kat semenanjung Palestin, tempat Israel tu kan. Situ tu Israel boleh masuk keluar masuk tu. Tengok orang Israel punya lawa, ya Allah. Lupa dunia sekejap. Lupa dunia, Allah. Buat teringatlah aku ni kat dunia rupanya. Buat terasa macam tu tau. Lawa. Tak payah bahas lah dengan perempuan Malaysia, jauh. Kita di Malaysia duk kata Maya kari lawa. Israel lagi lawa tau. Betul. Dan cerita ni betul ni. Kita duk kata siapa lawa? Siti Nurhaliza lawa. Kalau pergi di Mesir, orang Mesir ni dia ada kasta Mesir. Arab Mesir ada kasta dia juga. Dia ada satu istilah tu dia panggil bawak. Bawak ni orang jaga, macam kita ni panggil apa tu tahu? Kalau Pakistan dia panggil cokidar. Kasta dia. Orang bawak ni tak ada rumah tu. Kerja dia duduk dekat rumah orang, jaga pintu rumah orang. Harap makan orang bagi. Tu bawak. Bawak ni anak perempuan doang lawa-lawa. Bawak ni anak perempuan orang lawa-lawa. Itu bawah standard bawah. Jadi orang kaya lagi lawa. Cerita Arab. Anak dengan kawan anak dah berjalan, dah tengok ish bawah pula. Oh ni. Tu cakap kawan kita, ish kalau boleh kahwin dengan orang bawah ni bagus juga. Sebab dia teringat tengok dia tu dengan Siti Nurhaliza lawa dia lagi. Salah dia. Cakap kawan kita, kawan ni. Kawan dia kata jangan. Kawan dia kata jangan. Sebab kalau kau kahwin dengan dia, kau telah mengangkat darjat dia dan dia telah menjatuhkan darjat kau.
Kata kawan anak. Sebab apa? Sebab orang kata kahwin dengan siapa? Dengan bawab je. Kan jatuh martabat kau. Orang tanya, orang tu kahwin dengan siapa? Kahwin dengan orang Malaysia. Kan dia bunyi canggih. Orang kata kawan anak kan. Tapi lawan memang tak nafi. Itu bawa Arab Mesir, Syekh. Arab Mesir tu lah. Kita tak cerita Israel. Arab Mesir tu. Arab Mesir ni gabungan di antara Kipti, Afrika dengan Israel. Sebenarnya Mesir tu Afrika. Mesir tu sendiri tu Afrika. Dia black tau, black. Bibi besar, hidung luar, rambut kerinting. Afrika ni, anak belajar di Pakistan dulu, sekelas dengan kawan-kawan, antaranya orang Afrika. Tok guru masuk kelas dia mengajar, kita ambil pen dalam poket tau. Dia ambil pen bukan dalam poket, celah rambut. Ambil pen celah rambut, termenung gitu. Syekh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buat keluar buku nota ambil pen apa kan. Dia ni apa kepala, kita ingat apa? Pen dalam rambut. Wah, dia sudah canggih kan? Itu Afrika. Cerita tu Afrika. Tak lawa dia. Lepas tu kahwin dengan orang Israel. Bila tu? Masa Firaun bunuh anak lelaki Bani Israel. Bila dia malam dia tidur, dia mimpi, dia kata akan ada seorang budak lelaki Bani Israel akan gugat kerajaan dia. Orang tu Nabi Musa lah. Nabi Musa pula selamat. Dan masa tu dia bunuh anak lelaki Bani Israel. Pada masa itulah orang Kipti ni kahwin Bani Israel. Lahirlah keturunan Mesir lawa pada hari ni. Sebab tu Arab Mesir tak macam Arab lain. Sebab Arab Mesir kan lain dengan Arab tempat lain. Arab Mesir lain, Arab Saudi lain. Arab Yaman kecil, Arab Mesir besar. Besar tubuh dia. Cakap dengan Arab Mesir ni kena lenggak sikit tengok. Sebab dia besar kan. Bergaduh dengan Arab Mesir jangan dia cari pasal. Dia hempuk kau mampus kau tahu. Jangan. Arab Mesir dia bergaduh, dia bukan bergaduh macam kita bergaduh tahu. Kita ni rasa tomoy kita kemas dah. Kita rasa lah tomoy kita kemas. Kita dah rasa silap kita dah bagus dah. Tak, dia orang bukan kira kau tomoy. Dia pegang kau, dia renyik kau tu, konyong gitu tu, mampus dah tak pasal tu. Jangan nak cari pasal dengan Arab Mesir je lain tau. Dia memang lain. Dia tak sama dengan Arab yang lain. Sebab apa? Sebab dia orang ni gabungan di antara Kipti dengan Afrika dengan Israel. Israel tu sendiri tu pure Israel tu memang lawa. Pure Israel. Allah, orang Melayu kahwin dengan Cina boleh tengok dah anak lawa macam mana. Betul tak? Orang Melayu kahwin dengan anak Cina, keluar anak putih tu. Betul tak? Kita orang Melayu kahwin dengan orang India. Mamak lah kahwin dengan mamak kan. Dapat anak kulit Melayu, hidung mancung macam mamak. Kan cun anak tu. Kita tengok, wah macam Dwi Chawla contoh. Kan? Macam Preity Zita. Preity Zita, tahu Preity Zita? Tak tahu apa lemah. Kan tu filem tu lah, filem Hardil Jo Pyar Karega. Kan? Ada lesung pipit kau tahu tak? Itu baru cerita India. Israel lagi lawa Syekh, Israel. Tak apalah, kita nak cerita jauh pergi Pak Israel mana begini. Aku nak cerita je. La khalaqa lahum. Orang Yahudi ni Allah Subhanahu wa taala tak akan bagi ruang pada mereka. Lawa macam mana sekalipun. Muka lawa. Tengok segi jasad lawa. Orang Israel ni kan keturunan Nabi Yusuf AS lawa. Tapi adakah disebabkan lawa dia orang ni dia orang masuk syurga? Belum tentu. Belum tentu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia orang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dah Allah Taala tak bagi ruang pada dia orang. Bukan sekadar tu, Allah Taala tambah pula. Apa kata Allah? Wala yukallimuhumullah. Allah Taala tidak akan bercakap dengan dia orang. Syekh, Allah Taala tak nak bercakap, Syekh. Kita ni tak, mak kita tak nak bercakap dengan kita apa perasaan kita. Ada kawan tak nak bercakap dengan kita, dia boikot kita. Kita dah jam lah. Pergi jumpa seorang YB, harapannya nak minta projek, YB tak nak layan kita. Jam. Aku cerita ni kisah benar. Pergi jumpa seorang YB tak projek, YB tak layan. Jam orang tu, pergi jumpa aku pula pegawai khas. Boleh lah fikir Syekh, fikir belah lah aku nak tolong kau kan. Apa berlaku ni? Jam. Baru YB tak layan. Kita sembang dengan kawan kita tak nak layan kita, kita dah jam. Mak kita marah kat kita, pergi jumpa mak kita nak cakap dengan mak kita kata aku tak nak cakap dengan kau. Jam. Al-Qamah, mak dia tak nak cakap dengan dia. Jam Syekh Al-Qamah tu. Punca ni apa dia? Tak nak singgah rumah mak, silap tu Bukan tak singgah. Hari tu tak singgah. Mak terasa hati, mak tak nak bercakap. Jam Syekh. Jam, hidup ni hidup tak sempurna bila mak tak nak bercakap. Cuba kita bayangkan kalau Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan kita akhirat nanti. Oh, lagi berat. Ini cerita dahsyat. Betul tak? Orang Yahudi ni Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan dia orang. Kenapa? Sebab dia orang tak nak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tak nak akur yang Nabi Muhammad ni bangsa Arab. Dia orang nak Nabi akhir zaman ni biar bangsa Bani Israel. Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia orang. Sebab apa? Sebab cerita Nabi Muhammad dia orang Islam. Dia orang tukar tu Allah Ta'ala marah.
muka diorang Allah Ta'ala tengok. Walhamdulillah. Cerita ni berlaku pada orang Yahudi. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Bukan sekadar tak nak cakap, tengok muka pun tak nak. Allahu Akbar. Jatuh, dia tipu tangga, tercium pula tek ayam kat bawah. Ni kena pada orang Yahudi. Sana. Dah lah tak ada ruang dah nak minta syafaat, Allah Ta'ala tak layan dah. Lepas tu nak cakap dengan Allah Ta'ala, mana tahu kalau cakap boleh nego-nego lagi. Oh, tak nak cakap. Pergi lagi dekat. Alamat Allah Ta'ala tengok muka aku, boleh muka kesian, Allah Ta'ala boleh kesiankan aku. Allah Ta'ala tak nak tengok. Oh, lagi susah. Allah Ta'ala tambah lagi, kata Allah Ta'ala, wala yuzakkihim. Dosa mereka pun Allah Ta'ala takkan ampunkan. Kita ni akhirat nanti, Allah Ta'ala ni boleh ampunkan kita kalau kita melakukan kesilapan datang muka bumi. Sebab rahmat Allah ni wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Ta'ala ni mengatasi daripada kemukaan dia. Kasih sayang Allah Ta'ala ni dengan kemurkaan Allah, besar lagi rahmat Allah berbanding kemurkaan dia. Ingat situ ni. Akhirat nanti kita ni ada dosa-dosa yang kadang-kadang kita tak sedar kita buat. InsyaAllah Allah Ta'ala boleh maafkan kita. Tapi kalau kamu ada dengan sengaja menyelewengkan kandungan agama itu sebenar, agama sebenar kamu selewengkan, orang Cina ni Allah Ta'ala takkan ampun dosa dia. Alhamdulillah. Ini Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran. Bukan sekadar tu, dan Allah Ta'ala tambah lagi, kata Allah, walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang terlalu pedih. Pedih azab Syekh. Azab ni kalau baca dalam Quran, kadang-kadang Allah Ta'ala guna alim. Walahum adzabun alim. Kadang-kadang disebut walahum adzabun azim. Walahum azabun alim, walahum azabun azim. Azabun azim, azab yang besar, azab yang hebat. Azabun alim, azab yang pedih. Kita ni ada sakit yang berbentuk tak pedih, demam. Orang demam duduk rumah baring, tapi kalau nak cakap boleh. Kita boleh fikir satu benda, nak baca buku boleh, nak cakap dengan orang boleh. Tapi kalau jenis pedih, macam sakit gigi, duk rasa ngak-ngak, nak cakap dengan orang boleh tak? Cakap-cakap rasa aku nak pelempang, kau jangan cakap dengan aku boleh tak? Sebab sakit gigi, betul tak? Alim tu pedih tau, sakit ngak-ngak tau. Panggil gapok tu sama. Rasa ngak-ngak tu panggil alim. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan bagi azab pada orang selewengkan kandungan Islam itu sebenar. Islam sebenar tu diselewengkan, orang macam ni dapat azab yang pedih. Kalau kita dengar tu, kita dapat rasa macam mana susahnya azab yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, betapa sakitnya azab yang Allah Ta'ala akan bagikan pada mereka. Alhamdulillah. Nampak tak? Allah Ta'ala bagi pada siapa? Orang Yahudi yang menyeleweng kandungan agama Islam. Yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni bukan semata-mata cerita pasal orang Yahudi tau. Yang Allah Ta'ala cerita, kita kena cek diri kita sendiri. Berapa ramai orang Islam pada hari ini dia selanggup selewengkan kandungan Islam itu sendiri. Macam mana? Mentang-mentang dia tu guru, orang kita tanya hukum, dia selewengkan kandungan Islam. Dia jawab Islam itu bukan berasaskan kehendak Allah Ta'ala, dia jawab Islam itu berasaskan kepada hawa nafsu dia. Kalau itulah sikap dia, ni Allah Ta'ala akan bagi azab seperti mana yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang Yahudi wal Alhamdulillah. Minta berlindung kita dengan Allah Ta'ala. Dia problem orang Yahudi tak macam orang lain tau. Sebab orang lain dia jadi kafir kerana dia orang ni tak faham. Tapi orang Yahudi ni, dia orang kafir dalam keadaan dia orang faham. Dia orang tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Dia orang tahu cerita tentang Al-Quran. Dia orang tahu kebenaran Al-Quran. Dia orang tahu kebenaran hadis Nabi SAW. Dalam keadaan dia orang tahu tu, dia orang buang. Macam kita orang Islam ni, orang kaki kuliah dah. Kuliah dah, 40 tahun dengan kuliah, tapi tak makan. Islam, Ustaz cerita Islam ni kongkang. Dia betul-betul dengar. Amal tak? Tak amal tu satu azab dah. Tiba-tiba yang Ustaz cerita benda lain, dia pergi goreng pula orang lain tu benda lain. Lagilah azab Allah Ta'ala bagi pada mereka. Azab yang Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ni tentang betapa bahayanya orang menyelewengkan kandungan agama Islam itu sendiri. Kita dengar tak amanah pun azab besar dah. Syekh, tak amanah pun besar dah azab. Amanah ni kalau tak amanah, bukan sekadar kerosakan di akhirat, ini pun besar. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila satu amanah itu diberikan kepada orang yang tidak berkelayakan, tunggulah saat kehancuran. Nabi Muhammad sebut, kita ada surah masjid. Surah masjid itu dilantik jawatan kuasa masjid yang tak pernah datang masjid. Agak-agak betul. Dia pula yang tak tahan tu, tak datang surah masjid, tapi fight gila-gila. Dia pergi fight, aku nak jawatan tu. Yang masjid tak pernah datang. Orang macam ni jangan nak lantik jadi jawatan kuasa masjid, sebab merosakkan. Bukti dia merosakkan, dia pegang jawatan, dia buang kuliah. Ini berlaku kan? Jangan. Sebab kalau kita lantik orang tidak berkelayakan, tunggulah saat kehancuran. Itu nisbah masjid. Nisbah kerajaan, lantik orang tidak berkelayakan, tunggulah saat kehancuran. Lepas tu nak lantik orang ni biar amanah. Amanah Syekh.
Anak nak bagi tahu, anak tempat lain mana cerita lah. Kita ni kadang-kadang kat Selangor ni kena bersyukur dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab boleh dapat seorang menteri besar macam Tan Sri Khalid. Bukan aku nak kempen tau, anak cerita ni real. Anak jadi pegawai khas Esko, anak dapat rasa betapa amanahnya orang nama Tan Sri Khalid. Kita rangka satu program tau, kahwin perdana. Anak muda duk bagi tahu pada anak, dia kata kami nak kahwin, duit tak cukup lah begini. Anak fikir lah sekali anak buat satu proposal. Ketah kerja, bentang kepada kerajaan negeri nak buat kahwin perdana. Target 500 orang anak muda boleh kahwin dekat kerajaan negeri Selangor. Anak muda tu cukup sahaja bagi mas kahwin, yang lain semua kerajaan negeri bagi. Kita buat kahwin perdana dekat Shah Alam, insya-Allah. Bentang ketah kerja, peruntukan hampir setengah juta. Lebih setengah juta, dekat-dekat sejuta nak buat untuk 500 orang. Kita nak buat insya-Allah. Tan Sri Khalid ni dia punya roommate, dia pergi tengok satu-satu tu. PA system ni kenapa mesti 3,000? Kenapa tak 1,000? Allahu Akbar. Kau ya Allah, kau pilih yang tu. Ni makan ni kenapa seorang mesti 10, mesti 12 ringgit? Kenapa tak jadikan 3 ringgit? Ya Allah. Nak kata Tan Sri Khalid. Tan Sri tak boleh ni Tan Sri. Itulah kadar yang kita boleh buat. Tak boleh, ni amanah duit rakyat, kita kena jaga. Tan Sri Khalid Syekh. Amanah, aku nak teringat Umar Abdul Aziz dia. Rupa-rupa kat Selangor ada seorang Tan Sri Khalid nama dia. Amanah, Masya Allah. Anak jam tau lah. Jam lah sekali kita punya program tu kurangkan peruntukan. Sebab apa? Sebab Tan Sri Khalid ni terlalu bolong. Orang kata panggil bolong. Bolong. Bolong ni terlalu rumit. Dia cermat sangat. Kita duk teringat cerita Umar Abdul Aziz. Pelita dia, pelita kerajaan. Dua pelita yang berbeza kan? Beza pelita dia. Tiup pelita sebab anak nak datang pasal pelita lain. Bapak kenapa pada pelita? Ini kerajaan, ini aku punya. Oh, kita tak ada. Kita rembat je lah, masalah. Kalau kita macam tu kan, saya tanya kan, masalah, rembat lah. Kita kan. Syekh, amanah. Amanah, kalau tak amanah pun azab je dah besar. Tak amanah daripada sudut duit pun azab dia besar. Tak amanah daripada sudut material pun azab dia besar. Bagaimana pula kalau orang Yahudi yang tidak amanah dengan agama itu sendiri? Besar tak? Orang yang tidak amanah dengan agama itu azab dia cukup besar. Allah Ta'ala bagi dalam ayat Quran dinyatakan 5 perkara Allah Ta'ala akan bagi pada dia. Bukan sekadar Allah Ta'ala tak bagi ruang untuk nak bagi syafaat, tengok muka dia pun tak nak, cakap dengan dia pun tak nak. Yang paling pedih, Allah Ta'ala akan buat mereka ni dalam azab di wal akhirah. Minta berlindung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Begitu insya-Allah. Okey, tak. Fa inna minhum la fadil man wallahu a'lam. Cukuplah wallahu a'lam. Yang ada soalan orang tanya SMS. Allah Akbar. Soalan ni susah-susah tanya aku sampai tak reti nak jawab. Ni, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit pasal puasa. Saya berniat puasa sunat Daud, tapi subuh saya bangun dan saya hairan asal tak dengar azan dan pukul 6.10 ni. Lepas tu saya minum air dan makan roti untuk sahur. Lepas tu terdengar suara iqamat pula. Saya pelik, saya dah pelik asal dah iqamat pula. Soalan saya, apa hukum puasa saya? Dia bagus, dia nak puasa Nabi Daud AS, puasa selang sehari lah, baguslah tu. Cuma je hari tu dia bangkit subuh, dia tak dengar azan, dia pun sahur bagus punya sahur lah. Tak tengok jam, duduk tengah sahur, tiba-tiba dengar orang azan. Dia ingat azan, azan iqamat. La Allah syukur la ilaha illallah, aku dah makan ni. Soalan dia macam mana puasa sunat ni? Boleh teruskan ataupun tidak? Itu soalan dia. Jawapannya adalah dia boleh teruskan puasa dia mengikut pendapat mazhab yang lain daripada Syafi'i. Nak teruskan puasa boleh, tapi mazhab lain lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Yang dikatakan kita ni lalai, lepas tu azan, kita tengah makan, iqamat tadi kan, yang tu dalam mazhab Syafi'i tak boleh, kecuali bagi puasa yang wajib sahaja. Puasa wajib kita lain. Kita puasa Ramadan tu kan, sahur tu sahur, orang azan, orang iqamat, Allah, alamak, berhenti terus. Puasa kita sah. Bukan sekadar kita makan, bahkan bersetubuh sekalipun. Bersetubuh boleh terupa gitu. Contohlah, tiba-tiba dia dengar Allah Akbar, bukan azan, iqamat, makna dah azan lah. Masa tu juga dia cabut, puasa dia sah. Puasa dia sah. Minta maaf sebutlah. Puasa sah. Bagi puasa yang wajib. Puasa sunat tak boleh. Puasa sunat tak boleh kan? Serupa juga bab makan. Puasa sunat. Kalau bab makan, puasa sunat. Puasa sunat, dia sahur, orang iqamat, bermakna dah azan. Bila azan, macam mana masalah puasa dia? Puasa dia tak sah mengikut mazhab Syafi'i. Tapi dalam 3 mazhab boleh, tak ada masalah. Jadi macam mana keadaan dia? Anda pesan, kita Syafi'i, tak payah buat puasa untuk hari lain. InsyaAllah. InsyaAllah gitu.
Berat tu lah. Okey. Pakai topi ni budaya mana Ustaz? Apa hukum pakai topi? Pakai topi topi itulah topi sudu tu kan. Apa panggil cap? Apa hukum pakai cap? Hukum pakai cap adalah harus, boleh. Sebab kaedah hukum al-aslu fil al-asya' al-ibahah. Asal sesuatu perkara adalah harus. Apabila harus, maka hukum pakai cap adalah harus. Cumanya kalau semayang tak payah pakai cap, tak kat bawah lah. Pakai pusing ke belakang pula orang gelak je lah. Tak ada apa pun, tak jadi cacat pada semayang. Hukum semayang tak adalah sah. Cumanya orang nampak tak beradab je lah. Gitu. Tapi apa hukum pakai cap tu sendiri? Hukum pakai cap tu hukumnya adalah harus. Tak ada masalah insya-Allah. Okey, Ustaz nak tanya sikit tentang sirah. Alqamah yang nazak tu adakah Alqamah bin Abu Jahal? Tak. Bukan. Tadi sebut pasal Alqamah kan. Alqamah tu bukan Alqamah bin Abu Jahal. Anak Abu Jahal tu nama Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Alqamah tu orang lain. Dua orang yang berbeza. Ikrimah ni anak Abu Jahal, asalnya dia ni tolak Islam dan lawan Islam, tapi last sekali alhamdulillah dia masuk Islam. Last sekali masuk Islam juga Ikrimah. Dan seorang pahlawan Islam yang hebat lah akhirnya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya ada hutang 30 sen pada kawan saya. Ingat 30 sen dengan Ustaz. Okey, namun tak dapat melunaskannya. Setelah itu saya sedekahkan ke rumah anak yatim lebih dari jumlah 30 sen. Apakah dengan niat ingin melunaskan hutang pada kawan saya, apakah ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, baru ni ada satu kes dekat mana tu? Masjid anak pergi kuliah tazkirah. Isu dia orang hilang barang. Hilang barang dekat parking. Hilang tu pula bukan jalan-jalan barang. Tu emas punya tu, gelang emas. Macam mana boleh jatuh? Makcik tu punya emas pun tak tahu. Jadi dia pun ambil, dia bagi jawatan kuasa masjid. Dia pun isytihar kat masjid 3 minggu berturut-turut. Ni siapa punya hilang, tolong minta. 3 minggu lah sekali, sampai 3 minggu tak ada orang minta. Dari jam. Dia pun tak tahu nak macam mana, tanya anak, macam mana Ustaz nak buat? Ustaz juga kita dia. Anak berkata macam ni, ambil emas tu bawa tabur masjid, niatkan sedekah untuk fulan. Tetapi kalau dia minta, kena bagi balik. Niat ambil ulang tabur masjid, niatkan sedekah untuk diri dia. Tiba-tiba dia ni yang hilang ni mari jumpa masjid, sebenarnya saya punya. Kita bagi tahu, minta maaf makcik, kami dah sedekahkan kepada masjid ni untuk makcik. Tak nak, saya nak juga, ambil bagi dia balik. Macam tu. Faham senang insya-Allah gitu. Okey, serupalah kes kawan kita tadi. Dia ada hutang kawan dia 30 sen dia, tak banyak. 30 sen. Yang kawan yang kena hutang tu pula berkira. 30 sen yang ke mana? 30 sen berkira contoh kan. Contoh 30 sen tu kan. Dah tak jumpa, tak tahu kat mana kawan aku ni, putus hubungan lah apa kan. Jadi macam mana masalah hutang 30 sen, kena bayar ke tidak? Tetap kena bayar. Tapi cari tak jumpa, ambil 30 sen, bola tabur masjid, niat untuk dia. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kebaikan insyaAllah. Dan orang tu kena reda lah. Dan bagi tu alhamdulillah lah. Jangan pula, kenapa kau derma? Aku nak juga. 30 sen berkira. Kan? 30 sen berkira. Orang main masjid duduk dengar kuliah. Datang lalu tabur masjid. Bila lalu tabur masjid, orang belakang ni cuik dia. Allah, RM200. Dia terkejut, RM200 tu lembu. Dia pun ambil bola tabur. Orang belakang cuik, kenapa boboh? Duit awak jatuh kat belakang. Allah, rugi. Rasa rugi itu. Kan? Dia cerita benar ni. Dia cerita benar. Dia pakai jubah macam ni, jatuh duit tu. Jatuh duit pula banyak lah poket. Tak boleh remuk kat siapa tak tahu itu. Jatuh kawan belakang tu ulur duit. Masa ulur tu tabung lalu. Dia dah fikir, bagus Pak Haji ni. Bagi RM200 dah remuk. Dia bubuh lah. Kawan tu cuik, kenapa bubuh? Duit Pak Haji jatuh. Allahu Akbar. Okey. Mana lebih afdal, orang yang sakit semayang jamak ataupun semayang tamak? Orang sakit dia tak boleh bergerak kan. Orang sakit ni dia boleh jamak semayang. Dan jamak yang dibenarkan adalah jamak taketim sahaja Jamak takhir tak boleh. Dan jamak tanpa qasar, bermakna dia kena buat 4 dan 4. Qasar tak boleh tau kalau ketika sakit. Soalan dia timbul, ketika dia sakit, mana lagi afdal antara dia buat jamak dengan dia tak buat jamak? Mana sembahyang asing-asing? Mana lagi afdal? Afdal bagi orang sakit ni sembahyang asing-asing.
Maknanya semayang 4 Zuhur habis, tunggu semayang azan asar pula, semayang asar pula. Itu lagi baik, macam kita semayang lah. Tapi kalau dia nak buat jamak boleh, tak ada masalah bagi orang yang sakit. Dan jamak yang dibenarkanlah jamak takdim sahaja, jamak takhir tak boleh. Hukum dia serupa ketika jamak, hukum dia serupa jamak ketika hujan. Masa kita semayang Zuhur, tengah semayang hujan turun dan hujan tu lebat, kita boleh niat nak bangkit semayang asar. Assalamualaikum, kita bangkit semayang asar 4 rakaat, balik. Kalau orang bang asar nanti kita tidur, tak payah bangkit, tu akan tidur, tak ada masalah. Cuma orang bang maghrib tu kena bangkit lah. Tak bangkit juga tu kena pergi kat telinga sebut ma rabbuka. Kalau mati lah tu. InsyaAllah hukum dia. Hari tu ada seorang kawan daripada sini, dia pergi Argentina. Dia telefon, anak masa tu dekat Perak. Dia kata berapa hari dia boleh jamak dan qasar di Argentina tadi. Soalannya, dekat sana tu berapa hari boleh? Anda kata berapa bulan sampai kat sana? Dia kata dia bertolak 23, mungkin 24 dia sampai dekat sana. Okey, kalau 24 sampai, maka dia dibenarkan jamak 25, 26, 27, 28. Hari 29 dah tak boleh jamak dan qasar semayang. Dibenarkan jamak dan qasar semayang sekiranya perjalanan itu lebih 85 km selama 3 hari 3 malam, tak termasuk hari masuk, tak termasuk hari keluar. Dia masuk tu hari 24, hari tu tidak dikira daripada hari 25, 26, 27, 28 hari tu nak tolak kan. 28 tu dibenarkan lagi untuk nak jamak dan qasar semayang gitu. Ada orang tanya hari tu soalan. Orang Sungai Buloh tanya, anda tak tahu siapa ni, tapi cakap Kelantan. Orang Kelantan duduk kat Sungai Buloh. Okey, tak. Apa hukum ucap happy birthday? Boleh. Masalah apa kan? Apa happy birthday, selamat hari jadi. Rembat je lah. Tak ada masalah apa pun kan. Hukum je lah boleh gitu. Dah, wallahu a'lam. Cukuplah. Ada soalan sini? Tak ada. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami yang baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.